Boleh mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina ya Allah hikmataka wa yanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Kau pandai yang ditebang tu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina. Sikit daripada Asmaul Husna. Ilahana, ilahana ya Allah, ilahana, ilahana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Antal khabir bima fa'alna, asyahid bima qtarafna, waha nahnu baina yadayka wal amru minka wa ilaik, wala wasilata ilaika illa bik, wala yanfa'una siwa judika wa karamika. وكل الأمور منك وإليك وحالنا لا يخفى عليك اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله ارحمنا برحمة منك تغنينا عمن سواك توصلنا بها إلى رضاك اللهم يا من لا يخفى علي حالنا وجعلنا عليه جميع توجهاتنا واتكالنا وجميع أحوالنا في أقوالنا وأفعالنا بلا لحمة ولا بلوى والحفظ من الأهواء مع نيل ما أهوى يا عليم الخبير. Ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami lakukan, yang maha menyaksikan dosa yang kami lakukan. Inilah kami berada di antara kedua tangan-Mu. Segala ketentuan bersumber dari-Mu dan kembali kepadamu. Tiada jalan menuju ke hadrat-Mu kecuali bersama-Mu. Tidak manfaat bagi kami kecuali kurnia dan kemurahan-Mu. Kerana semua masalah adalah dari-Mu dan kepadamu. Keadaan kami tidak tersembunyi bagi-Mu. Maka ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah dengan rahmat dari sisi-Mu yang menjadikan kami tidak perlu kepada selainnya. Rahmatilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah sehingga dapat membawa kami menggapai keredaan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai yang tidak tersembunyi baginya keadaan kami dan kepadanya kami fokuskan segala tujuan dan tempat bergantung kami. Perbaikilah ya Allah segala keadaan kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami tanpa ujian dan cubaan disertai peliharalah dari keinginan nafsu dan perkara yang segala yang kami dambakan. Wahai Zat yang maha mengetahui lagi maha mengenali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kak Mun ada masuk nampak? Ada ya. Alhamdulillah. Lihatlah tu kot. Okey, tajuk kita hari ini dalam muka surat 335 adalah orang mati mendapatkan manfaat dari orang yang mendoakannya. Orang mati mendapatkan manfaat dari orang yang mendoakannya. Kita lihat ya, kalau dari tajuk ni, kalau kita kaji-kaji, memang kita kuranglah buat ini. Apa yang manfaat untuk orang yang orang yang dah mati ni. Mungkin kita buat pun untuk mak ayah kita adalah. Itu pun jarang kot. Cuma doa hari-hari sajalah, kita tak lupa. Doa yang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
tambahlah sikit dengan doa yang kita belajar dulu dekat apa ni? Dekat surau. Wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma. Kita minta Allah lapangkan kubur dia, minta Allah apa ni? Allah sirami dia, mandi dia dengan ilma wassalji wal barad wa naqhima minal khataya. Kan banyak sikit yang saya selalu sebut supaya dia rasa lain pula. Aku dapat apa ini macam lebih sikit. Tambah lagi dengan doa apa? Supaya dia Ada masuk. Ahmad Talib, Khairuzan, Penuri 4 orang. Pak Izzah 5. 12 Fatimah Y, Hasanan 5, 7, 8. 8, 9, 10, 11 orang, 12 orang. 12 dah kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi kita tambahlah sikit. Lebih-lebih lagi dalam bulan Syakban ni kan. Di antara doa yang sangat-sangat dianjurkan ialah makna berdoa untuk kedua ibu bapa. Berdoa untuk kedua ibu bapa. Ambil yang lebih sikit. Minta Allah masukkan dia dalam syurga. Minta Allah jauhkan dia daripada neraka. Kan? Kalau kedua-dua lah. Saya rasa kita boleh lanjutkanlah doa yang saya bagi itu, iaitulah apa ni? Doa bulan Rajab tu, boleh lanjutkan lagi sebab bila kita tengok dalam bulan Syakban pun sangat dianjurkan kita membaca doa-doa tu. Kita membaca doa-doa tu. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Kan kita baca tu 10 kali. Kerana yang lain-lain biasa je lah. Dan ditambah dengan itulah mohon kepada kedua ibu bapa. Mohon untuk kedua ibu bapa. Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Rabbighfir wa rabbighfirhum warhamhuma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma waghsilhuma bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihima minal khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma apa kita minta lagi? Allahumma badil lahuma, gantikan daran khairan min darihima wa ahlan khairan min wa zawjan khairan min zawjihima wa adkhilhuma al-jannah wa a'izhuma minan nar. Minta lebih sikit. Minta beberapa kali. Banyak-banyak kali mohon kepada Allah. Okey. Jadi orang mati mendapat manfaat daripada orang yang mendoakannya. Kita akan lihat bukan setakat mendoakan. Jadi kita lihat kalau disedekahkan untuk orang yang mati pun maknanya dia mendapat manfaat juga. Termasuk rahmat Allah kepada seorang mukmin, dia memberikan ganjaran kepadanya di alam barzakh. Seorang mukmin dia memberikan ganjaran kepadanya di alam barzakh kerana amal kebaikan yang dilakukan orang lain untuknya. Orang lain lakukan untuk orang yang ada di alam barzakh. Amal kebaikan tersebut banyak jenisnya. Misalnya doa dan istighfar. Salah satu tadilah yang kita doa tadi tu. Doa dan istighfar. Kita istighfar. Istighfar kan ada istighfar pendek, ada istighfar panjang, atau terpulang. Mana kita boleh buatlah mana. Astaghfirullahalazim, paling ringkas lah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang sikit. Terpulang. Kita nak istighfar yang mana? Kemudian haji dan umrah. Haji dan umrah boleh dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Sedekah. Sedekah lagi. Dan yang keempat, membaca Al-Quran. Dan kita boleh niat, kita hadirkan untuk dia. Kita baca Yasin, kita baca apa kan? Hadiahkan.
agar orang yang masih hidup berlomba-lomba melakukan dan memberikan pahala kepada orang yang mati. Allah memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang melakukannya dan orang yang mati. Doa dan istighfar untuk orang yang sudah meninggal. Doa dan istighfar untuk orang yang sudah meninggal. Doa dan istighfar yang dilakukan saudaranya yang beriman, dalil doa ini akan diterima orang yang telah mati ialah ayat, itu ayat dalam suratul Hajj ayat ke-10. Ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Okay. Dan sesudah mereka, orang-orang yang datang sesudah mereka. Ini cerita ini mengenai apa? Mengenai yang datang sesudah mereka ni maksudnya ialah para tabi'in. Tabi'in dia ada peringkat kan? Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Ini ayat ni nak menyatakan dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ini orang Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa. Orang Muhajirin dan Ansar ni mereka berdoa, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunilah, Rabbighfir lana, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ini orang Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Ini siapa? Saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami siapa? Yang berdoa ni orang-orang Muhajirin dan Ansar. Mana sahabat lah kan? Nabi, lepas tu zaman sahabat ni, zaman apa ni? Zaman yang ketiga Muhajirin dan Ansar. Ataupun mungkin zaman tu zaman apa ni? Muhajirin dan Ansar, tapi dia mendoakan untuk sahabat. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Sebab kan kita tahu orang Muhajirin yang mereka ini duduk di Mekah, bila mereka berhijrah ke Madinah dipanggilkan Muhajirin, mereka akan bertemu dengan orang-orang Ansar di Madinah. Yang mana orang-orang Ansar itu menyambut mereka dengan begitu baik sekali sehingga mereka sanggup maknanya memberikan harta mereka kepada orang-orang Muhajirin. Tanpa rasa apa, tak ada rasa nak dengki ke, nak apa ke, mana dengan ikhlas betul-betul. Walaupun mereka berada dalam keadaan susah. Contoh yang ada dalam Quran kata walau kana bihim khususah, maka mereka korbankan. Yu'siruna ala anfusihim, mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin yang datang tu ala anfusihim, atas diri mereka walaupun mereka dalam keadaan susah. Jadi itu keadaan mana yang Nabi kita ajar kepada orang-orang Ansar di Madinah, itulah menerima saudara-saudara yang berhijrah ke Madinah. Jadi inilah dia antaranya mereka berdoa lagi. Ayat tersebut menjelaskan istighfar dan doa yang dilakukan orang yang masih hidup untuk orang yang mati akan diterima Allah. Sehingga Allah pun
mengampuni orang-orang beriman yang mati, padahal mereka di alam barzakh, dan tak mengetahui ampunan yang diberikan kepada mereka setiap kali ada orang yang meminta ampun untuk mereka. Doa dan istighfar dari para malaikat. Doa dan istighfar dari para malaikat. Kita lihat ya, maknanya istighfar ni sangat pentinglah dalam kehidupan kita. Mana sebab bukan kita saja yang beristighfar, para malaikat juga beristighfar untuk kita. Para malaikat ni beristighfar untuk kita, untuk manusia di dunia ni. Beristighfar untuk kita. Di dalam ayat ni dikatakan, dalil lagi nak menyatakan bahawa doa dan istighfar itu juga boleh didapati daripada para malaikat. Kalau tadi mungkin daripada istighfar daripada orang, doa dan istighfar untuk orang yang sudah meninggal daripada orang yang hidup ni. Yang ni doa dan istighfar dari para malaikat. Iaitu dalam ayat Ghafir, surah Ghafir ayat 7. Surah Ghafir ayat 7. Saya pun tak lupa nak ambil dia punya muka surat. Surah Ghafir ayat 7. Allazina yahmilun. Surat 467 saja. 467. Ya. Kawan kita tolong. Okey, terima kasih. Surah Ghafir, apa makna Ghafir? Itu orang yang memohon ampun. Ghafir. Allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekeliling arasy, di sekelilingnya. Malaikat yang memikul arasy. Berapa orang malaikat memikul arasy? Yang kita faham. 8 kan? Sama niyah disebut. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Ramailah tu. Bertasbih, memuji Tuhannya, memuji Rabbnya. Dan mereka beriman kepadanya. Serta meminta ampun kepada orang-orang yang beriman. Minta ampun untuk orang-orang yang beriman. Malaikat-malaikat ni dengan mengucapkan, Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikut jalan Engkau, serta peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Wa qihim azabal jahim. Malaikat juga mendoakan untuk kita. Kemudian lagi ayat dalam surah Syura yang dimulakan dengan dalam surah Syura ayat 5. Tengok Syura ayat 5 berapa? Kat senah berapa? Cari tak? 483. 483. Ya. Syura. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir langit pecah daripada atas. Kenapa langit pecah? Kenapa? Takut dengan Allah. Kerana takut kepada Allah. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna. Sedangkan wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya, Rabbnya, dan memohonkan ampun. Inilah. Wa yastaghfiruna liman fil ardh.
mohon ampun untuk orang-orang yang ada di bumi. Kita lah. Sebab tu dikatakan kita kena buat baik dengan malaikat. Macam mana nak buat baik dengan malaikat? Kita buatlah apa yang Allah suruh. Tinggalkan apa yang tegar. Jangan buat maksiat. Maka kita akan bersama-sama malaikat yang dia akan memohon ampun untuk kita. Liman fil ardi. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ingatlah bahawa sesungguhnya Allah lah yang maha pengampun dan maha penyayang. Istighfar yang dilakukan oleh para malaikat akan sampai kepada orang yang masih hidup dan telah mati. Orang masih hidup pun akan sampai dan kepada orang yang telah mati. Perintah Allah untuk mensalatkan dan mendoakan orang yang telah mati menunjukkan hal itu bermanfaat baginya dan akan menambah ganjarannya. Rasulullah bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Jika kalian mensalatkan orang mati, ikhlaslah dalam berdoa. Jika kalian mensalatkan orang mati, ikhlaslah dalam berdoa. Rasulullah mengajarkan mereka jika melewati kuburan supaya berdoa. Juga Rasulullah mengajarkan supaya kita apabila lalu ke kubur, hendaklah kita berdoa. Dan selalulah yang kita bacakan dah dulu. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allah lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Patut kita lalu je kubur, kita bersalam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allah lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Selamat bagi sekalian penghuni kuburan dari orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kita insya-Allah akan bertemu dengan kalian. Inna insya-Allah lahiqun. Lahiqun mana akan bertemu dengan kalian. Kami berdoa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memohon berdoa agar Allah memberikan maaf, lakumu al-afiyah, yani memberikan maaf untuk kami dan kalian. Wa nas'alullaha lana wa lakum, untuk kami dan untuk kamu, al-afiyah, ini maaf. Innallaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi. Innallaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat, rafa'a yarfa'u. Ini fi'il dia, ialah fi'il mudhari' lah ni. Dia didahulukan dengan ya. Rafa'a dia punya root dia. Innallaha la yarfa'u darajata. Allah akan mengangkat darjat lil abdi as-salih, hamba yang saleh, fil jannati, di syurga. Innallaha la yarfa'u darajata lil abdi as-salih fil jannati. Fayaqul, dia akan bertanya, berkata, Ya Rabb, anna li haza, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan hal ini? Allah menjawab, dari permohonan. Fayaqul bistighfari waladika lak. Iaitu Allah menjawab dari permohonan ampun anakmu untuk dia dalam apa ya? Dalam dalam syurga tu. Mana tiba-tiba dia rasa macam apa ni? Dia rasa dia Ringan. dapat sesuatu lah. Betul, dia tanya Allah, dari mana aku mendapatkan hal ini? Allah pun menjawab, dari permohonan ampun anakmu untukmu. Ini yang kita sangat dambakan. Ini anak-anak kita ni, bolehkah doa kat kita ni? Ya Allah, Ya Rabbi, bagilah kesedaran kepada anak-anak kami bahawa mereka ini perlu mendoakan kita, perlu mendoakan untuk kita. Jangan ambil ringan.
Doakan untuk ibu bapa kan. Allah dah jamin dah. Tak putus. Mana amalan tu tidak putus. Itu daripada anak yang mendoakan, anak yang memohon ampun istighfar untuk kedua ibu bapanya. Kerana keredaan orang tua kepada anaknya dan permintaan ampun anak kepada orang tuanya. Kerana keredaan orang tua kepada anaknya dan permintaan ampun anak kepada orang tuanya. Allah akan merahmati mereka. Allah akan merahmati mereka pada hari kiamat. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, menuturkan bahawa Nabi pernah bersabda, "Iza dakhala ar-rajulul jannata, iza dakhala ar-rajulul jannata." Nah, dakhala kan, dakhala. Jumpa fi'il root dia, dakhala yang madhi. Lepas dia subjek ar-rajulu, tengok dia baca dengan baris dhammah. Iza dakhala ar-rajulu al-jannata. Jannata tu bukan maf'ulun bih, tetapi maf'ulun fi. Dengan makna iza dakhala ar-rajulu fil jannah. Apabila seorang lelaki memasuki dalam syurga. Fil jannati. Bila dia buang fi, Arab ni dia kata kena baca jannata. Jadi maf'ulun fi. Sa'ala an abawaihi. Sa'ala an abawaihi wa zawjatihi wa waladihi fayuqalu lahu innahum lam yablughu darajatak fayaqulu ya rabbi amiltu li wa lahum fayu'maru bi ilhaqihi. Kita duk risaulah kan, kita ni masuk syurga sama-sama tak dengan suami kita, dengan anak pinak kita. Kita tengok hadis ni. Hadis ni ya. Iza dakhala ar-rajulul jannata. Bila seorang lelaki masuk ke dalam syurga, sa'ala, dia bertanya. Dia bertanya, an abawaihi. Mana dia mak ayah dia? Abawai, kedua ibu bapanya mana? Dia tanya siapa lagi? Wa zaujatihi, mana isteri? Wa waladihi, mana dia anak-anak? Fayuqalu lahu. Maka dikatakan kepada dia. Akan dikatakan kepadanya. Innahum lam yablughu darajatak. Mereka tu, yang kamu duk tanya tu siapa tu? Ayah kamu, isteri kamu, anak-anak kamu tu, mereka itu tidak sampai kepada derajatmu. Tak sampai ke derajatmu. Karena kamu ni tinggi lagi, mereka tidak sampai kepada derajatmu. Maka dia akan berkata, ya Rabb, aku beramal. Innahum lam yablughu darajatak. Fayaqul, maka dia berkata, ya Rabb, amiltu, aku telah beramal. Aku telah beramal untuk diriku dan untuk mereka. Walahum. Aku telah beramal untuk diriku dan untuk mereka. Untuk diriku dan anak-anak cucuku. Lalu mereka disuruh. Fayu'maru bi'ilhaqihim. Lalu mereka tu, mak ayah, kepada isteri dan anak-anak tu, mereka ini disuruh untuk menyertainya. Menyertai seorang lelaki ni tadi ni. Itulah maknanya kelebihan. Kelebihan. Sebab apa? Allah bagi tentu. Walaupun amalannya tidak sederajat dengan apa ni, dengan lelaki tadi. Amalan anak pinak dia, amalan isteri dia tidak sederajat dengan dia. Itulah kasih sayang Allah. Mana dia nak bagi ahli syurga itu senang hati dia. Dan dikuatkan lagi dengan ayat ni daripada ayat dalam surah At-Tur, surah Tur ayat 21. Surah Tur ayat 21. Panjang sikit dia punya ni ayat. Kita jangan usah hati ya. Maknanya kita minta supaya Allah bagi kekuatan kepada kita, kekuatan iman kepada kita, kekuatan kita untuk beramal soleh, supaya kita juga dapat masuk semua sekali. Mak ayah kita, suami kita, anak pinak kita sama-sama masuk ke dalam syurga. Ini ayat dia. Wallazina amanu,
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Cuba baca sekali lagi. Siapa nak baca ni? Cuba baca sekali dan maknakan. Saripah baca, Saripah. Ayat 17. Wallazina amanu. Wallazina amanu. Surat Isi- 524. 524. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biiman wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman beserta anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka di dalam syurga dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kan? Jelas ayat. Bima kasabar. Apa tadi? Allah. Kan? Ni nak ikutkan ayat ini adalah belum ni ada ayat tentang menceritakan orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam syurga dan berada dalam kenikmatan. Sebelum itu lagi adalah menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan, mukazzibin. Lepas tu diceritakan tentang orang-orang muttaqin, maknanya diceritakan di sana bahasanya orang yang orang yang bertakwa ini mereka akan masuk syurga dengan kenikmatan syurga dan mereka ini akan bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka, iaitu Allah memelihara mereka dari siksa neraka Jahannam. Dan mereka dikatakan kepada mereka, makanlah, minumlah dengan enak sebagai balasan disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bertelekan di atas katil-katil dan balai-balai yang berbaris-baris teratur, dan Allah kahwinkan mereka dengan bidadari yang cantik permata jelita. Itu sampailah kepada ayat ni. Ayat tu ayat 20 ni ayat 21. Ditambah lagi lah. Tambah lagi dengan ni, dengan ayat ni. Itulah orang-orang yang beriman dan keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, nanti mereka akan kami pertemukan dengan keturunannya, zuriatnya. Dan tidak kami kurangi pahala amalan mereka barang sedikit pun. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Itulah maknanya mereka ini, orang-orang yang bertakwa ni, selain daripada mereka mendapat kenikmatan dalam syurga dengan beraneka makan minum, isteri dan kehormatan yang melimpah-limpah, maka
ada lagi satu keistimewaan yang mereka nikmati, amat melebihi kesenangannya, itu anak-anak mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan semasa di dunia. Anak-anak mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan semasa di dunia juga akan ikut. Nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dan dipertemukan dengan mereka. Walaupun amalan anak-anak itu kurang berbanding dengan amalan orang tuanya, dimasukkan juga ke dalam syurga. Apa tujuannya? Agar ibu bapa hatinya riang gembira. Allahu Akbar. Sonoknya kita dengar kan. Tapi syaratlah kena anak-anak yang maknanya di masa dunia dulu mengikut mak ayah dia yang beriman, mengikut mak ayah dia yang taat kepada perintah Allah, mengikut mak ayah dia yang yang tidak durhaka kepada Allah. Maka Allah masukkan juga anak-anak itu walaupun amalan dia sikit, katakan kurang. Allah yang kata tak mengurangi itu, mama alatnahum min amalihim min syai' itu, Allah tidak mengurangkan pahala tu. Pahala siapa? Pahala amalan ibu bapa tu sedikit pun, atau menurunkan darjatnya. Sebaliknya Allah angkatkan kedudukan si anak sampai ke darjat bapanya dengan limpah kurnia Allah. Adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, yang maksudnya apabila seseorang telah masuk syurga, dia akan menanyakan tentang ibu bapanya, isterinya dan juga anak-anaknya. Tidak ada bersama. Lalu dikatakan kepadanya, mereka itu tidak mencapai darjat seperti engkau dan seperti amalan engkau. Tadilah, maka berkatalah, ya Tuhanku, saya telah beramal, ganjarannya untuk saya dan juga untuk mereka. Dengan kata-kata dia tu, maka Allah perintahkan supaya mereka itu ditemukan dengannya. Syukur, alhamdulillah. Maknanya kalaulah kita mohonlah kepada Allah supaya kita mendapat anak-anak yang soleh, itulah wa aslih li fi zurriyyati. Yang saya kata doa hari itu tu, kita minta anak yang soleh. Wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jangan lupa doa tu, doa untuk mendapat anak yang soleh. Rabbi auzi'ni tu. Ayat keberapa dulu? Surah apa? Rabbi auzi'ni an Surah ashkura Ahqaf. Surah Ahqaf dengan surah An-Naml. lah. Dua tu gandingkan. 15 dan 19. Ayat 15 dan 19. Awal itu sama aja. Yang kita nak ingat yang akhir tu. Itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati. Jelas-jelas kataannya, aslih, solehkanlah zuriatku, wa aslih li fi zurriyyati. Aku bertaubat kepada ni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kita sendiri pun minta diri kita supaya Allah jadikan kita daripada kalangan orang soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika. Masukkanlah aku ya Allah, wa adkhilni bi rahmatika min ibadika salih. Termasuk dalam hamba-hambamu yang soleh. Jadi soleh, ibu bapa soleh, anak pinak cucu soleh, insya-Allah dapatlah semuanya masuk syurga bersama-sama. Yang itu yang kita dambakan kan. Kita nak akhir kita ni semuanya boleh masuk syurga bersama. Itu ayat. Okey.
Di sini saya nak selitkan sikit tentang apakah manfaat istighfar. Manfaat istighfar. Rupanya kita duk tengok orang tu kuat je. Tak ada pun rasa lemah-lemah. Rupanya dia banyak istighfar. Sebab istighfar ni manfaat dia dapat menyebabkan badan menjadi kuat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu menyebabkan badan menjadi kuat. Allah menyatakan, Allah kata dalam surah Hud ayat 52 yang bermaksud, Ya qaum istaghfiru rabbakum. Dalam surah Hud ayat 52. Sebab dalam ayat tu dia bagi tahu tentang istighfar tu boleh membawa kepada kita rasa kuat. Rasa kuat. Cuba tengok betul-betul ayat tu. Ya qaumi, wahai kaumku. Ayat surah Hud ayat 52 yang bermaksud. Ayatnya bunyi, Ya qaumi istaghfiru rabbakum. Pertama, wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Tuhan Rabbakum. Ya qaumi istaghfiru rabbakum. Satu. Summa tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Kedua. Apa jaminan Allah? Kamu istighfar, kamu taubat. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan atas kamu. Menghantar hujan yang lebat. Midrara itu hujan yang lebat ke atas kamu. Bukan hujan yang membahayakan. Hujan yang membawa rahmat. Hujan yang lebat ke atas kamu. Lagi buat apa lagi? Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Inilah yang kata kuat ni. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu yang sedia ada. Kita dah sedia kuat dah, tambah lagi kekuatan. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wala tatawallaw mujrimin. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Wala tatawallaw mujrimin. Tengok tu. Jelas-jelas dalam ayat tu. Istighfarlah. Istighfarlah berapa banyak kita daya. Mulut saja nak bergerak. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Pertama, menjadi kuat. Kedua, kita tengok kedua pula. Istighfar dapat menolak bencana. Dapat menolak bencana. Allah menyatakan dalam suratul Anfal. Surah Anfal ayat 33. Surah Anfal ayat 33. Yang bermaksud. Bunyi ayatnya. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menyeksa mereka. Wa ma kana Allah liyu'azzibahum. Allah tidak menyeksa mereka sedang kamu berada antara mereka. Wa anta fihim. Anta, sedangkan kamu berada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menyeksa mereka sedang kamu berada di antara mereka dan Allah wa ma kana Allah, dan Allah tidak akan menyeksa mereka. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun.
Dan Allah tidak akan menyeksa mereka sedang mereka beristighfar. Di mana istighfar itu penting. Istighfar penting. Agaknya kita dah, ramai orang kita dah lupa kot istighfar ni. Itu yang jadi ni. Itu yang apa ni? Apa orang kata? Tak dapat menolak bencana. Sebab kurang istighfar daripada manusia. Ya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, istighfar adalah faktor pelapang rezeki. Sama ada harta atau anak. Anak pun rezeki. Harta pun memang rezeki. Istighfar adalah faktor pelapang rezeki sama ada harta atau anak. Allah menjelaskan dalam surah Nuh ayat 10. Cerita Nabi Nuh kan. Surah Nuh tu macam mana Nabi Nuh berdakwah, cerita kat situ. Kadang-kadang kita baca sedih pula. Sedih kadang-kadang kita baca. Sebab dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ni apa berdakwah kepada kaumku siang malam. Aku kerja siang malam berdakwah. Tapi apa yang aku dapat? Mereka tidak menerima dakwahku. Firara, mereka lari. Tak nak terima dakwah. Sekian ya. Yang lama, yang paling lama berdakwah. Hanya beberapa kerat saja yang menerima dakwah dia. Jadi istighfar adalah faktor pelapang rezeki sama ada harta ataupun anak. Lapang. Mungkin Allah beri anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang dengan kata, anak-anak yang melapangkan dada kita, anak-anak yang yang melakukan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang ditegah. Itu maknanya lapanglah tu. Allah menjelaskan dalam surah Nuh ni ayat 10 hingga 12. Faqul tastaghfiru rabbakum. Nabi Nuh dia kata faqultu qala kan. Qultu ni daripada qala lah. Qala qalu qalat qalata qulna qulta. Bila sampai ana qultu, maka aku kata, aku kata istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena Tuhan itu adalah amat pengampun. Ghaffara. Mana dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh sangat, dakwah yang sangat lembutlah. Tak ada nak. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu banyak istighfar, pasti Allah akan menurunkan dari langit hujan yang bermanfaat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan berikan kamu dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan daripada hujan tadi Allah akan jadikan taman-taman, kebun-kebun dan akan menjadikan untuk kamu sungai-sungai. Yursilis samaa alaikum midrara. Jadi kita dengar dah sekali ayat yang sama bunyi. Makna turunkan hujan yang inilah, hujan yang lebat, yang manfaat, dan diberikan yumdidkum bi amwal harta, wa banin dan anak-anak. Waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Jadikan taman-taman, ada pokok-pokok yang yang tumbuh subur. Waj'al lakum anhar. Jadikan kepada kamu sungai-sungai.
Ini apa ni? Seruan Nabi Nuh pada kaum dia. Nak ikutkan banyak lagi lah faedah kita beristighfar ini. Ini mana disimpulkan iaitu badan menjadi kuat. Kedua, menolak bencana. Bencana. Ketiga, ialah faktor pelapang rezeki, harta ataupun anak. Itu dia di antara manfaat istighfar. Sebab itu kita seharusnya sentiasalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang penuh mengharapkan supaya Allah menerima istighfar kita, mohon keampunan daripada Allah. Okey, seterusnya yang keenam, sedekah untuk orang yang telah meninggal. Sedekah. Hadis Nabi telah menegaskan ganjaran sedekah dari orang yang masih hidup untuk orang yang mati akan sampai kepadanya. Ganjaran sedekah dari orang yang masih hidup untuk orang yang mati akan sampai kepadanya. Ganjaran tersebut akan ditulis dalam catatan amalnya. Akan ditulis dalam catatan amal orang mati. Itulah Aisyah menuturkan bahawa ada orang yang datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku mati mendadak dan tidak sempat untuk berwasiat. Saya yakin jika ia berkata untuk berwasiat, tentu dah dia wasiat tersebut. Dalam wasiat dia tentulah ia akan sedekah. Apakah ia akan mendapatkan ganjaran jika aku bersedekah untuknya?" Apa jawab Rasulullah? Ya. Rasulullah kata ya. Anak soleh, baik lelaki maupun perempuan, harus mengeluarkan sedekah untuk orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, kerana amal tersebut diridai Allah dan sebagai balas budi terhadap segala hal yang mereka lakukan untuk anak mereka ketika masih hidup. Juga agar orang tua menjadi syafaat untuk anak-anak mereka pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis riwayat Tabrani. Ada hadis mengenai inilah sedekah ni kan. Okey. Lepas tu yang ketujuh, haji dan umrah. Di dalam hadis Nabi juga telah diterangkan haji dan umrah yang diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal akan diterima Allah, baik orang yang mati telah berhaji, berumrah maupun belum. Ganjaran orang yang melakukan haji dan umrah tidak akan dikurangi Allah hanya kerana ganjaran tersebut diberikan kepada orang yang telah mati. Abu Razin Al-Aqili menuturkan, Rasulullah bersabda, hujja an abika wa'tamir. Hujja yahujju, bila fi'il amar dia hujja an abika wa'tamir. Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah. Mana boleh haji, umrah. Kita nak buat senai ke, kita nak orang ke, kan? Okey. Yang ke-8, membaca Al-Quran. Hadis Nabi telah menjelaskan pahala membaca Al-Quran akan sampai kepada orang mati. Hadis Nabi telah menjelaskan pahala membaca Al-Quran akan sampai kepada orang yang mati. Dengan kata lain, ganjaran membaca Al-Quran akan sampai kepada orang yang mati jika bacaan tersebut diberikan kepadanya. Ganjaran tersebut akan sampai tanpa harus mengurangi ganjaran orang yang membacanya sedikit pun. Rasulullah pernah bersabda, qalbul Quran Yasin, la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghafarallahu lahu. Iqra'uha ala mautakum.
hati jantung bagi Al-Quran ialah Yasin. Tidak ada orang yang membacanya dengan mengharapkan redha Allah dan negeri akhirat kecuali Allah pasti mengampuninya. Qalbul Quran Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridu ad-daral akhirah illa ghafarallahu lahu. Kalau kita boleh buat titik-titik tu. Arab ni dia tak ada titik, takkan tak ada titik kan. Sepatutnya gitulah. Qalbul Quran Yasin. Hati Quran adalah Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridullah wa daral akhirah illa ghafarallahu lahu. Tidak ada orang yang membacanya dengan mengharapkan redha Allah dan negeri akhirat kecuali Allah pasti mengampuninya. Illa ghafarallahu lahu. Lepas tu, iqra'uha. Bacalah oleh kalian untuk orang yang mati. Iqra'uha ala mautakum. Dengan demikian, Rasulullah telah memberikan wasiat kepada umatnya untuk membaca Yasin agar orang-orang yang masih hidup dan telah meninggal boleh mengambil manfaat. Kita yang hidup, kita memberi manfaat kepada orang yang meninggal. Kita baca. Abdullah bin Umar pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Iza mata ahadukum." Apabila ada orang yang mati. Iza mata ahadukum. Apabila salah seorang daripada kamu mati. Fala tahbisuhu. Janganlah kalian menahan. Tahbis. Tahan. Fala tahbisuhu. Jangan kalian menahannya. Wa asri'u bihi ila qabrihi. Dan bergegaslah menuju ke kuburnya. Asri'u. Bersegeralah. Bergegaslah. Bihi ila qabrihi. Dengannya ke kuburnya. Waliyaqra. Dan bacalah. Inda ra'sihi. Bacalah. Inda ra'si di sisi kepalanya. Maksudnya inda ra'si itu kepala. Dan hendaklah membaca di sisi kepalanya Fatihatul Baqarah. Mana? Awal Baqarah. Pembuka surah Baqarah. Kita baca selalu itulah. Alif Lam Mim zalikal kitab tu. Wa inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah. Dan maksudnya inda ra'sihi itu makna di awalnya kita baca pembuka kepada Baqarah. Kalau nak ikutkan makna harfiahnya ketika di kepalanya, makna di awalnya lah kita baca Fatihatul Baqarah, pembuka Baqarah, dan wa inda rijlaihi, dan di akhirnya pada awal kita baca Baqarah, di kepalanya dan di akhirnya dibaca dengan di akhir Baqarah. Rijlahi bi khatimatil Baqarah. Itulah ayat apa? 3 ayat tu kan. Amana Rasul apa ni? Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbil sampai lillahi ma fis sama, daripada lillahi ma fis sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Amana Rasul dengan Rabbana ada 3 kali kan. Di dalam kitab Al-Mirqat ditulis sebuah riwayat dari Muhammad bin Ahmad Al-Mirwazi. Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, jika kalian melewati kuburan, bacalah surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Mana lalu kubur. Bacalah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas. Fatihah, Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Jadikanlah ganjaran hal tersebut untuk penghuni kubur. Mana pahala tersebut kita niatkan untuk penghuni kubur. Sebab ganjaran akan sampai kepada mereka. Kita tak lalu sajalah. Mana kita buat sesuatu supaya sampai ganjaran pahala bacaan kita kepada ahli kubur. Dalam Syarhul Muhazzab, Imam An-Nawawi menulis. Imam Nawawi Syarhul Muhazzab, Imam Nawawi menulis, orang yang berziarah kubur disunnahkan membaca Al-Quran yang dihafal
dan berdoa untuk orang yang mati. Apa-apalah dalam Quran yang dihafal. Dan berdoa untuk orang mati. Hal inilah yang disepakati para pengikut mazhab Syafi'i. Mana boleh. Di dalam Azkar An-Nawawi, dalam kitab Azkar, ditulis juga oleh Imam Nawawi, orang yang berziarah kubur disunnahkan banyak membaca Al-Quran, berzikir, serta berdoa untuk penghuni kuburan dan seluruh umat Islam yang telah meninggal. Kita boleh niat untuk penghuni kubur. Kita boleh niat untuk mereka dan seluruh umat Islam yang telah meninggal. Di dalam juzuk kedua kitab Mirqat diriwayatkan oleh Abul Qasim Sa'ad bin Ali Az-Zanjani dalam Fawaid, dalam buku yang bernama Fawaid, faedah-faedah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa melewati kuburan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, At-Takasur, Alhaakumut Takasur, lalu berkata, aku menjadikan ganjaran yang aku telah baca untuk penghuni kubur, lelaki dan perempuan yang beriman, mereka akan menjadi pemberi syafaat baginya di sisi Allah. Mereka akan menjadi pemberi syafaat baginya. Mereka ni yang dalam kubur tu akan jadi pemberi syafaat kepada orang yang membaca tu di sisi Allah. Sementara dalil orang yang membacanya pun akan mendapatkan ganjaran. Orang yang baca pun dapat ganjaran. Ditulis dalam kitab Al-Mirqat. Sesungguhnya Abu Muhammad As-Samarqandi meriwayatkan dalam Fadail tentang surah Al-Ikhlas dari Amir secara marfu', barang siapa yang melewati kuburan membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian memberikan ganjarannya untuk orang yang mati, ia akan diberikan ganjaran sebanyak orang yang mati. Maknanya besar ganjaran. Habis kan? Habis dah. Habis dah. Itulah. Macam seronok dia habis dah. Habis dah. Ustazah, Ya. saja nak bincang sikit pasal istighfar tadi Ustazah. Dia habis kan. So, memanglah kita kata 3 manfaat tadi kan, elak daripada musibah, badan kita kuat, sebagainya lah. Tapi kita kan banyak zikrullah ni macam-macam Ustazah kan. Kadang-kadang saya tak nak tahu macam mana waktu yang paling afdal nak istighfar ni. Pasal banyak kadang-kadang baca istighfar, ingat selawat pula lagi jawab penuh selawat semua. Lepas tu dah kata afdalu apa ni, zikr la ilaha illallah kan. So dia punya nak kata susunan tu dia baca ni teringat, ini baca ni teringat. Macam mana Ustazah? Lelah tak buat. Pandai-pandailah susun sebab kita kalau boleh kita nak, kalau boleh nak keseluruhannya kan. Kita boleh susun, kita boleh buat. Dari bangun pagi katalah kita bangun tahajud kan. Kita pegang ayat Quran 1, wabil asharihum yastaghfirun, itu fadilat dia. Istighfar. Ada berapa minit lagi nak subuh ke? Lepas kita semayang semayang tahajud, semayang hajat, semayang apa semua tu, kita ambil masa untuk istighfar. Wabil ashari, kita waktu sahur mereka ini beristighfar. Kita ambil tu masa yang paling baik, yang paling berkualiti pada waktu sahur tu. Kalau nak baca Quran pun mana kita lihat ini lagi, wabil ashari hum yastaghfirun. Seperti mana kata almarhum yang meninggal tu Indonesia tu, Ali Jabir. Oh, Ali Jabir. Dia selalu bawa kita istighfar. 15 minit atau 20 minit lagi sebelum subuh tu banyak istighfar. Itu paling baik kan. Lepas tu kita buatlah yang lain-lain sambil tu. Tapi
nak pergi ke masjid. Dan macam-macam kita nak baca. Kita nak baca juga. Keluar rumah kita nak baca. Kita nak baca apa? Kita nak baca apa ni? Bismillah, assalamualaikum Rasulillah. Allahumma macam masuk masjid. Kita nak minta kepada Allah bagi kita cahaya kan. Bila kita nak pergi masjid, bagi cahaya. Kita nak baca juga, nak naik kereta. Nak baca juga doa. Mana? Boleh, kita sempat, boleh. Bila sampai di masjid, macam-macam kita nak baca. Nak masuk tu kita baca doa. Nak baca doa tu nak masuk masjid. Bila ni nak sembahyang sunat, tahiyatul masjid lah. Sekejap lagi. Sekejap lagi nak buat apa? Baca tahiyatul masjid. Apa ni? Azan, nak jawab azan. Semua tu pahala ada tu semua tu. Pahala. Lepas tu kita nak sunat subuh. Sunat subuh kita nak juga sempat kita nak doa antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah tu. Kita nak juga dapat tu. Sebab itu mustajab doa kita. Kita boleh atur supaya itu bila balik rumah, pulun lah apa-apa lagi nak buat. Allah, apa tu? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin seperti tadi. Kemudian tasbih subhana rabbiyal a'la. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim seperti kali. Boleh buat insya-Allah. Nak tak nak ya. Ya, betul. Pendek kata tak ada perkataan lain boleh cakap adalah zikir. Zikir je. Betul. Tak ada. Janganlah borak surau. Mata tak usah pandang pelik-pelik salah zikir je. Masya-Allah. Boleh kita ni noh. Boleh ambil kesempatan. Boleh insya-Allah. Buat pula berganda. Menyembang banyak-banyak kan. Jangan menyembang banyak-banyak. Jangan duk menyembang banyak-banyak. Sisikan dengan apa? Zikir doa. Sebab kita nak masa yang sangat kualiti tu. Kita nak kumpul sebanyak mana pahala yang boleh. Itulah. Ustazah. Ustazah cakap apa ni, kita biasa dengar lah untuk apa ni, kita baca Quran tu untuk kita hadiahkan kepada si mati kan. Saya tak pasti sama saya ada baca ke ataupun ada siapa bagi tahu saya tak ingat sebab ada orang tanya saya betul ke mana saya dapat, sebab selain daripada orang yang meninggal kita hadiahkan bacaan Al-Quran, untuk orang yang hidup pun kita boleh hadiahkan kan, betul tak Ustazah? Kita boleh hadiahkan kan apa yang kita baca Al-Quran tu, kita boleh hadiahkan kepada, misalnya saya baca Fatihah lah saya kata, ataupun saya baca Quran, setiap kali baca saya hadiahkan untuk Allah, untuk guru-guru kita, untuk ibu bapa kita, untuk yang hidup sama pun. Boleh Ustaz? Itu yang kita ada baca selalu tu. Kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah untuk tu lah. Untuk tujuan tu lah kan. Jami'ul muslimin wal muslimat, pada muallimin wal muallimat kan. Tak, maksudnya untuk yang hidup pun boleh kita hadiahkan kan? Boleh. Yang hidup. Siapa tak boleh tak? Ya ke? Untuk yang hidup macam saya baca hadiahkan pada anak-anak kita. Kita sebutlah nama anak kita satu-satu apa yang kita baca. Sebab kan betul tak? Itu tak apa yang saya buat tu. Tak pernah jumpa lagi tak? Terbaca kan atau ada orang bagi tahu saya tak pasti. Untuk yang hidup pun boleh kan Ustazah? Bukan yang mati saja kan? Kita ajarkan apa yang kita baca Al-Quran tu. Tak kisahlah kita baca ayat apa pun. Saya tak pasti tu ada nas khas ke yang boleh juga pada orang hidup, tak pasti saya. Dia pun macam terkejut lah bila saya cakap macam tu. Dia kata, iya ke? Dia kata, orang yang pun boleh bagi sedekah, bagi hadiah baca Quran kita. Macam tu lah.
Sebab saya tak. Kena cari nas lah, kena cari dalil dia. Saya Kena tak cari dalil. siapa yang bagi tahu saya dan saya baca mana saya tak ingat. Saya tak pasti. Saya tanya Ustaz dah. Yang dia dibahaskan selalu itu untuk orang yang mati. Ya Untuk betul. orang yang mati. Oh, kepada orang yang mati pun ada dia punya khilaf dia. Kalau ada setengah kata tak dapat. Ada khilaf dia. Ada setengah kata dapat. Macam ni dia terus saja kata dapat. Dan kalau kita baca dalam buku lain ada khilaf dia. Ada yang kata dapat, ada yang kata tak dapat. Orang yang kita buat untuk dia tu. Carilah nas kalau boleh. Adilah cari. InsyaAllah. Sama-sama carilah. Sama-sama carilah. Saya tak pasti. Sebab saya ada ni. Jadi saya duk amalkan juga tu Ustazah. Asal saya tak salah kot, tak tahu. Itulah kena pastikan lah. Pastikan dulu. Sebab selalu jumpa betul je maknanya masalah dia untuk orang yang mati. Sampai tak bacaan orang yang hidup ni kepada orang yang mati. Itu dibincangkan di situ. Ada khilaf di antara mereka. Kalau ayah saya dululah, ayah saya cakap, kalau kita baca macam tu Al-Quran, memanglah tak sampai. Tetapi bila kita baca, Ya Allah, Ya Tuhanku, bila kita baca Al-Quran, kita kan dapat pahala. Aku nak sedekahkan pahala daripada bacaan aku ni untuk arwah ke, untuk orang ni ke, untuk ini ke. InsyaAllah sampai baca Quran macam tu, memanglah dia tak akan dengar. Lalu saya pun tanya Ustaz, dia pun cakap macam tu juga. Kita baca Al-Quran untuk orang yang meninggal, memanglah dia tak dengar. Tetapi dia dapat. Kita akan sedekahkan. Apa sahaja kita buat kebaikan, bila kita niat nak bersedekah kepada siapa sahaja, dia kata akan sampai. Itu urusan Allah. Jangan terlalu mempertikaikan sampai tak sampai. Pentingnya bila niat tu baik, dia kata benda yang dilakukan baik dan niat kita untuk kebaikan. InsyaAllah sampai. Begitulah. Itu dari segi sampai yang saya biasa dengar lah, yang kata anak yang soleh, yang solehah akan sampai insyaAllah. Yang saya biasa dengar macam tu lah. Tapi yang kalau yang lain-lain tu saya tak tahulah. Dia dah macam apa ni tadi, apa nama? Pak Izzah ya. Pak Izzah kata Allah yang mengetahui kan. Tadi tu tentang anak yang solehah tu pun ada dia punya ni, iza mata ibnu Adam, apabila mati seorang anak Adam, mana dia mati. Qata'a amalu illa min salasin tu, putus. Melainkan 3 tu disebut juga mati. Kita kena carilah, insya-Allah cuba cari. InsyaAllah. Ya apa ni, khairun pun carilah, tolong carilah. Saya cuba enggak. Saya Dah tak nak tambahan. Buku ni kalau kita tengok dalam buku ni, maksudnya himpunan Al-Muqtasar Al-Hizbul Azam kan. Banyak dia kata, alangkan dia kata kalau kita doakan Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh Allahumma arham ummati, maksudnya keseluruhan umat Muhammad. Itu ni ada yang dalam buku ni. Daripada siapa pengarang dia ni ulama India. Secara general kita mendoakan Allahumma fili ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad. Doa je dia kata, sebab yalah benda tu benda baik dia kata, tapi dalam buku ni memang mengajarlah. Doa memang boleh. Tapi tu segala bacaan Quran ke,
Boleh tak kita nak niat macam kita bagi kepada orang mati? Tu saya kata saya tak jumpa je lah yang duk jumpa ni. Apa ni? Untuk orang mati dan perbahasan pun berlaku untuk orang mati sampai ke tak sampai. Tapi kalau doa boleh. Kita duk doa tu. Kita duk doa hari-hari tu doa untuk kita dan doa untuk seluruh umat manusia yang Islam, seluruh apa ni kita punya rakan-rakan kita, saudara-saudara kita se-Islam. Memang boleh. Lepas tu saya ada masa tazkirah, masa rumah lama dululah. Ustaz tazkirah subuh lah kan. Seorang anak yang tidak mendoakan ibu bapanya dianggap sebagai anak yang durhaka. Durhaka. Bakhil. Betul ya Ustazah ya? Jadi kalau anak tu bukan dikategorikan sebagai anak yang soleh. Kalau dia doa, nak mendoakan, dia kata Allah pasti akan terima sebab doa tu datang daripada hati seorang anak dengan ikhlas. Cuma nak mengkategorikan soleh itu kayu pengukurnya. Takkanlah anak soleh sahaja, dia kata. Cakap macam tu. Maknanya takkan anak soleh saja maknanya? Maksudnya sebagai anak, walaupun dia bukan dikategorikan sebagai anak yang soleh kan, ada kayu pengukurnya kan anak yang soleh. Dia kata kalau dia berdoa untuk ibu bapanya, dia kata doa seorang anak untuk ibu bapanya janji datang daripada hatinya yang ikhlas, dia kata pasti Allah akan terima. Anak yang tidak mendoakan ibu bapanya dianggap sebagai anak durhaka. Saya pun tak tahulah. Itulah Ustaz lagi banyak. Sebab dia pun anak yang tak soleh. Allah terima kan anak tak soleh. Tak soleh ni maknanya tak ikut apa Allah suruh, apa perintah, buat maksiat semua. Itu tak soleh lah makna dia. Adakah Allah terima? Mungkin ketidaksolehan dia tu tidaklah sampai ke situ. Mungkin bukan anak yang anak manusia biasa lah mungkin. Dia biasa. Semayang tu semayang, orang puasa puasa, orang kata, tapi tidak dikategorikan sebagai anak yang soleh. Untuk menilai itu semuanya Allah lah. Kita tak boleh nak. Dia kata tanggungjawab kita melaksanakan, buat apa yang Allah sarankan, janji ianya adalah kebaikan, sebab setiap kebaikan tu pasti ada ganjaran. Sebab kita tak tahu itu urusan Allah, tak usah pertikai urusan Allah. Urusan kita adalah melakukan, buat baik. Itu je. Makin lama makin baik. Cuma itulah kita nak kena lihat juga makna apa yang kita buat tu adakah selari dengan apa yang kita disuruh ke, selari dah, ataupun kita ni membawa satu benda baru, bid'ah ke apa ke kan. Kita takut tu je lah. Kita takut tu. Mana apa kita buat tu, walaupun kita rasa tu baik tapi rupanya tak ada dalam syariat ke apa kan. Jadi salah pula kita. Itulah kita takut kalau itulah. Ya Ustazah, saya nak tambah tentang tadi dua pertama yang durhaka tadi tu. Durhaka ni banyaklah dia punya kita tengok daripada segi mana kan. Durhaka maknanya mak dia yang terluka hati, bapak dia terluka hati, boleh perbuatan anak yang meluka hati. Itu pada kita term tu durhaka pada kita. Yang you cakap durhaka daripada pandangan daripada sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala anggap dia durhaka kerana dia tidak mendoakan ibu bapa dia. Yang saya faham lah. Tapi pada aspek mak bapak, durhaka tu dia dah melukakan hati mak bapak dia tu, pada dia durhaka pada dia lah. Itu.
Yang saya nak tambah sikit lagi lah Ustazah mengenai ganjaran. Ada saya dengar jugalah dalam kuliah-kuliah kan. Anak yang soleh ni dia tak perlu lafazkan ganjaran pahala ni untuk ibu bapa dia, ganjaran ni untuk, kerana bila apa yang dia buat tu secara automatik dapat kat mak bapak dia. Kerana mak bapak dia yang mengajar dia. Itu betul Ustazah. Dia baca Quran, dia buat amal kebajikan, sedekah. Maknanya kita tak perlu nak kata ganjaran pahala ni, katalah kita solat, katalah kita buat pergi mendirikan rumah tahfiz kan. Itu semua amalan kebajikan dan dengan sendirinya benda tu, ganjaran pahala tu pergi kepada ibu bapa dia. Betul macam tu Ustazah. Itu saya dengar macam itulah. Mana tiap kali tak mesti kata bila kita sedekahnya, bila kita sedekah ganjaran pahala ni diberikan kepada ibu bapa kami. Kena lafazkan tu. Yalah, sebab segala amalan tu innamal a'malu binniyat, itu kena pegang. Segala amalan kita mesti kena niat kan. Kita kena niat. Mungkin kita, macam kita kata tadi, kita tak payah niat nak bagi untuk mak kita sebab dia dah pelihara kita apa semua kan. Jadi itu dari segi situ dia memang dah kita kata dah dapat pahala dari situ. Tapi niat kita ni, niat dia, kita mesti nak niat lagi dapat makna yang lebih pula, mana dah lah itu mana niat lagi kita tambah itu nak hadiahkan untuk mak bapak apa bacaan ni ke apa ni ke semua kan. Sebab memanglah kalau sekiranya apa yang kita buat tu sebab kita ikut mak ayah kita, memanglah mak ayah akan dapat pahala sepanjangnya. Kalau kita tambah lagi dengan ni, kita niat, kita buat ni, kita niat nak bagi kat mak ayah kita. Dan kita nak nak wakaf. Dan kita senyap aja kan. Kita kena niat nak wakaf untuk mak ayah ini, untuk nak buat masjid ke apa ke. Innamal a'malu binniyat, tu penting niat tu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tu apa yang dia niat. Yalah. Pasal Datuk cakap tu pasal niat tu. Niat tu main peranan besar tu dalam kehidupan manusia, betul tak Ustazah? Ya, betul. Pasal niat tu dia tak tahu lah, bagi saya lah, saya pun jahil, banyak yang jahil. Niat tu yang banyak niat orang kata apa-apa pun lah kita nak buat niat kan. Betul tak? Kita nak makan pun nak niat juga. Apa makan untuk kesihatan kita boleh beribadat. Saya lah, saya tak tahu lah. Tapi saya pun baru tahu pun dah tua baru tahu lah. Sebab tu niat ni kalau dalam buku hadis dia letak dalam hadis yang awal-awal yang pertama, namal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah, tu maknanya awal-awal lagi, maknanya pentingnya niat. Macam wakaf kan, memang kita kena niat dengan wakaf kan. Untuk ni tidak, yalah betul. Okey, ada apa lagi? Apa lagi ni? Terusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana dia? Apa dia? Kak Mon, mana muka Kak Mon ada ke? Tak boleh lah, bibir tak ada molek lah. Tak boleh. Apa salahnya? Kami terima Kak Mon seadanya. Betul ubat lagi. Saya nak tolong kerumusannya. Apa saya dah dengar. Nak minta tolong pada Fadilah. Jot down this item. Tolong catat benda ini. Apa dia tu? Pertama tadi kita membincangkan perkataan sampai kita ada dua different thing. Yang pertama tadi Khairazan mengutarakan adakah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Bila kita baca
kita nakkan pahala itu sampai kepada orang yang hidup. Umpama mak kita masih hidup, mak kita jauh di sebelah mata kita, kita baca ni, baca Al-Quran ni, aku nak Fatihah ni sampai. Jot down tu. Kita tanya yang afdal, kita tanya yang mengetahui. Okay. Tapi, bab kata Ustazah tadi, kalau kita baca untuk orang mati, memang dah terjawab, kan? Itu pun ada khilaf. Itu pun ada khilaf. Kita dah dengar Ustaz Samad menerangkan khilaf-khilaf tu daripada apa dia punya riwayat-riwayat semua. Jadi benda dua perkara tadi. Kita baca Quran, adakah bacaan Quran kita tadi pahalanya boleh sampai kepada yang hidup? Kepada yang mati memang sudah tercatat, tapi itu pun ada satu. Kedua tadi, anak yang soleh. Apakah yang dikategorikan anak soleh? Walaupun kita kata tadi Faizah kata ada kayu pengukur, apakah kayu pengukur anak yang soleh? Kalau anak yang soleh yang kamu tahu ialah dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang. Automatik dia anak soleh dan dia taat kepada kedua ibu bapa. Itu anak yang soleh. Okey? Jadi kalau kita nak kata tadi, kita nak kategorikan atas kayu pengukur anak yang soleh tu dari siapa? Oh, dia baik sentiasa ke? Tapi kalau dia baik dengan mak bapak dia tak sembahyang, soleh ke dia? Itu question dia. Dia baik dengan bapak dia, bela mak bapak dia, makan minum bapak dia, sakit pening bapak dia. Umpama macam kata cerita dia gendong mak bapak dia pergi ke umrah, tapi dia tak solat. Dia tak puasa. Dia tak pernah bersedekah. Adakah dia dikategorikan anak yang soleh? All these question ni kita kena tulis. Kita kena tanya. Betul tak Ustazah? Ya, betul. Itu bagi pandangan saya. Jadi saya tadi menangkap dua benda tadilah. Bacaan Al-Quran itu dibaca, adakah sampai pahalanya kepada orang yang hidup sebab mak kita jauh, kita nak sampaikan, atau kepada yang mati. Jadi kita dah tahu tadi yang mati memang akan sampai. Itu pun akhilaf. Tak apa. Allah memang mengetahui. Allah memang mengetahui segala-galanya. Tak payah setting juru malaikat dia semua. Dia boleh, tapi dia set malaikat tu untuk apa? Dia adakan malaikat tulis khatib dan katib, dia adakan malaikat jaga tu semua. Sebab itu nak membuktikan di akhirat besok. Nak di akhirat itu yang saya faham, Kalau nak kata tak payah semua malaikat-malaikat yang nak jaga kita, nak tengok kita, nak catat apa semua tu, Allah tahu. Kan? Tapi untuk bukti, itu kita kena faham tu. Bukan mudah nak memaham dalam ni. Saya kadang-kadang duduk dengan kita sekarang ini kita kena macam Khairazan, saya faham awak pergi belajar di Jenderam. Banyak ustaz-ustaz di sana kan. Cuba awak tanya di Jenderam itu. Kan? Jenderami. Lagi banyak pengalaman awak di Jenderami itu. Banyak ustaz-ustaz sana. Boleh tanya. Tapi kita jangan soal jawab. Kita tanya saja. Dan dengar apa pandangan dia, catat. Itu saja dulu. Kemudian baru kita boleh. Kita jangan argue. Kita jangan bangkang. Kita jangan bezakan pendapat ustaz ini dengan ustaz itu. Ustazah ini dengan ustaz itu. Di depan ustaz yang kita query. Tak boleh. Itu adab tu. Adab kita belajar. Kita tak boleh membezakan pandangan ustaz-ustaz antara kita belajar dengan ustaz yang kita belajar sekarang ni. Itu Kak Mu minta. Kita jaga. Itu pun adab kita tau. Kita ni banyak sebenarnya tertinggal segala adab-adab dalam Islam. Banyak. Ustazah ingat, Ustazah bagi saya 10 buku kecil-kecil. Segala adab-adab. Saya simpan baca tu Ustazah. Adab makan minum, adab bergaul, adab bersahabat, adab belajar, adab dalam perkahwinan, adab dalam rumah tangga, macam-macam. 10 perkara yang besar. Memang tercatat tu. Jadi
bagi Kak Mon bila Kak Mon duduk macam ni memang kita kena fikir banyak-banyak. Saya sangat beratkan tadi yang Datuk kata tadi apa? Anak yang soleh tu Datuk. Betul tak Datuk ya? Banyak kita belajar tempat lain ceritanya. Anak yang soleh tu kata tadi, kata Faizah, ada kayu pengukur. Adakah kayu pengukur itu di ketetapan Allah? Kayu pengukur kita kena tahu. Sebab kayu pengukur kita ni biasanya kita yang buat. Kemudian kita rasa tak elok, kita ubah. Kayu pengukur Allah tak boleh ubah. Betul tak Ustazah? Ini Kak Mon punya pandangan yang cetek, pandangan yang sikit tapi Kak Mon halusi. Itu aja. Itu pandangan Kak Mon setakat inilah. Tapi dua perkara tadi Fadilah, kita cuba tanya Fadilah dua perkara. Saya rasa Ustazah Cik Jah pun dia ada buku-buku dia. Ustazah Cik Jah. Dia tak ada ya dalam ni? Tak ada. Mungkin dia tak bersihat tu, dia tak ada. Dia pun ada buku-buku tu. Boleh tanya dekat dia. Boleh tanya dekat kita jot down. Betul lah, kadang-kadang saya tak nafikan Ustazah Bushra pun banyak sangat dalam fikiran. Banyak nak baca Ustazah, kita tak boleh nak subjek. Banyak subjek. Kita tak boleh nak store semua. Bila kita nak store semua ni kadang-kadang kita nak ada komunikasi seperti inilah. Seperti ini, rancangan seperti ini bagus. Komunikasi. Pandangan Datuk, pandangan ini, pandangan apa-apa pandangan. Kita ambil, kita jot down. Kita kena catat. Kalau kita tak catat, kita tak akan tahu. Itu saja setakat inilah yang Kak Mon hari ni rasa segar sikit. Saya duduk kat hall. Saya dengarlah sebab saya tadi dah makan ubat. Kemudian macam ubat tu lebih strong daripada makanan saya. Sebab saya tak lalu nak makan. Jadi kekuatan diri saya tak kuat, tak seimbang tadi. Jadi saya kena makan balik semula. Buat air, makan biskut, makan kuih sikit untuk saya ada tenaga. Saya masuklah tadi. Itu jadi duduk dengar dulu. Itulah dia Ustazah. InsyaAllah Ustazah. Minta maaf Kak Mon terlebih cakap. Tak apa. Sama-sama lah kita. Share. Ya. Ustazah kalau ada apa-apa yang saya cakap yang kurang ni. Sebab sebenarnya saya pun tak tahu sebenarnya. Saya tanya. Minta maaf dah tadi yang lain-lain sama ya. Sama lah. Sama lah kita bincang. Tak apa lah. Kadang-kadang ini satu perbincangan satu yang bagus saya nampak. Saya dengar pun bagus. Ya. Nak tengok Kak Mon ke? Lebih baik Kak Mon ni teruk lagi dah. Mana dia Kak Mon? Mana dia? Tu. Mana Kak Mon? Bengkak sikit je lagi. Tu dia. Ustazah kena swipe ke tepi. Ustazah kena tolak ke tepi. Nampak dah? Bengkak kan, macam bengkak kan? Bengkak. Mata dah kurang dah. Mata dah kurang semua. Mata dah boleh tak ada merah lagi dah. Tak ada merah. Berangsur insyaAllah. Tebal semua jadi. Nak makan susah sikit Ustazah. Tapi Alhamdulillah saya duduk basuh dengan air zam-zam pun. Selawat masa tu kan. Macam dah 3 kali saya buat dengan air zam-zam ni, adik peringat kat saya. Air zam-zam saya ada simpan. So tapi orang nak buat masa tu kan. Tapi tadi dah buat dah 3 kali dah. Nampak rasa saya macam boleh tahan. Okey. Itu saja. Alhamdulillah. InsyaAllah semakin sihat. Esok kalau saya sambung. Esok pagi esok. Tak lambat bangun. Yang lepas-lepas saya tak lambat nak bangun. Pasal ubat strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, semoga sihatlah Kak Mon. Semoga sihat. Sihat Kak Mon. Kita baca doa sikit Ustazah. Baca doa dekat nak azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ya Allah ma 'allamtana farji'hu ilaina 'inda hajatina ilaik wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuka
والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء الدار. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم يا الله بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم يا الله يا الله بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا الله اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله يا رحمن يا رحيم خلصنا من الوباء. يا الله يا رحمن يا رحيم خلصنا من الوباء. يا الله يا رحمن يا رحيم خلصنا من الوباء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Esok ada ya? InsyaAllah Ustazah. InsyaAllah. Minggu depan kan hari Khamis, Fat. Ya. Ustazah minggu depan subjek ni dah habis. Jadi kita nak buat subjek apa? Oh, tadi Ustazah dah ada ni lambat masuk ni Ketua Darjah ni. Pukul 3 masuk. Taklah masuknya tapi tak dengar. Lambat 2 minit ke apa? Ketua Darjah kena masuk setengah jam awal daripada orang lain. Ustazah kata kita buat apa untuk bulan puasa, persiapan menyambut Ramadan. Tak. Okey, itu tahu nota di tu. Nanti kita tu yang bincang nak lah. tanya tu. Bukan yang itu saya dengar maksudnya bukunya. Nanti Ustazah carilah. Okey. Nak tanya buku tu oleh Cik Fat. Sabar. Kesian kat Ustazah kita banyak. Jangan. Sabar. Sebab yang ni pun tak boleh edar yang Ustazah bagi. Sebab ni. Apa nak tanya ni untuk apa? Macam mana ni? tak tahu Ustazah bagi tu saya. Itu senaman. Oh, tu senaman. Oh, dia pun tak senaman. senaman nanti kita buat. Senaman. Boleh buat tu, tengok tak? Nak bagi tahu ni sambil kita sebut Asmaul Husna. Ni. Nampak tak garis tu? Yang nombor 1 tu untuk usus besar untuk semelit ni. Betul nampak. Untuk semelit ni. Kat tangan ni. Okey. Ya Aziz ya Jabbar ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Buatlah berapa kita nak kan. Ni. Ni. Tepi ni kan. Yang kedua sini tepi ni pula. Kuat. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Untuk apa? Untuk usus kecil merawat kembung senak pencernaan. Kemudian ketiga untuk apa ni? Perikadian rawatan jantung. Ni dia punya ni. Tu. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Balas banyak mana yang kita ni. Okey, yang keempat celah-celah ni. Immune, anti-allergy. Kamu Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Belah ni pula. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Okey. Untuk paru-paru kiri kanan, anti asma, senang dapat selesema. Ni. Celah ni ya. Tengok arrow dia, ada arrow dia celah ni. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Belah ni pula. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Saya peluh dah ni. Saya peluh dah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul ni? Genggam penumbuk ni. Genggam penumbuk bagi. Nombor 6 Ustazah. Nombor 6. Genggam penumbuk bagi kat tengah ni.
Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Berani pula tembuk. Ya. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Ya Qawi ya tumbuk. Bukan dia ni tumbuk ni. Ni penumbuk. Ya ni, hak ni. Penumbuk dikena kat tengah ni. Kat tengah-tengah. Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Kena last kali belakang ni. Belakang. Last kali belakang tangan. Itu kan ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar. Enti sakit pinggang, sakit lutut, kerap buang air kecil. Pinggang kurang. Macam ni Ustazah kan? Macam ni. Faizah siapa? Banyak ni. Saya rasa ramai yang tak dapat lagi. Faizah tak dapat sebab Kak Ramiza tak ada. Jadi benda tu dekat saya lagi. Kak Som kan tak boleh kuarantin. Jadi tak dapat nak agih pada diorang. Ada banyak lagi Ustazah. Ada lagi. Dekat saya pun banyak lagi. Tak apalah. Kalau tak ada mana yang cakap Oh, banyak. Kat saya pun banyak Ustazah. Sebab saya tak keluar, sebab saya batuk, saya tak pergi surau, saya tak keluar. Saya kuarantin diri, jadi mungkin tahu macam mana Pak Izzah pun kuarantin, semua kuarantin diri, jadi saya tak berani nak edarkan. Tak apa, ambil gambar dulu hantar. Masuk peti surat. Masuk peti surat. Pak tak ada ke? Tak, kami dah ada dah. Batch pertama ada dah insya-Allah. Jadi kita semua ada. Jadi masukkan nama, masukkan grup kita lah mau satu ya. Mau Izzah tu ambil gambar. Masuk dalam tu je lah biar dia orang yang mana tak ada macam Pak Izzah Elegan tu semua tak dapat termasuk Datin Norehan semua. Datuk Farida dapat kot sebab kalau siapa pergi surau dapat. Ya. Dia datang semua. Tu je lah. Okey. Terima kasih Ustazah. Tidak Ustazah nombor 3. Sekali lagi. Nombor 3. Sakit lutut Ustazah, sakit lutut. Ni dekat sini ni. Nombor 3 yang mana? Yang sini ke apa? Yang ini dah kot. Sini ya? Okey. Tanah. Lengan pergelangan. Okey. Terima kasih. Yang last kali tadi macam ni. Belakang ni reka sendirilah. Ada arahan-arahan dia. Kita lunjuk. Ini Pak Izzah nak yang last kali belakang. Yang nombor 7. Nombor 7. Pak Izzah punya sakit lutut. Nanti kalau tak pun kapal foto apa bukan? Tak payah. Nanti Faizah Datin Fat akan masuk dalam Mak Izzah punya grup. Tengok kat situ je. Okey. Saya minta diri. Assalamualaikum. Salam. Okey. Jumpa lagi insya-Allah besok. Terima kasih Ustazah. Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Salam. Terima kasih. Kita lihat. Assalamualaikum. Yaumul Jumaah. Rodan insya-Allah. InsyaAllah. Baru nampak Timah. Duk ada dari tadi. Dia pasal tak nampak muka tu tak keluar. Ya. Timah hari ni low profile, tak ada seorang. Aduh, terima kasih ya. Terima kasih semua. Barakallahu fi kunna wa ilal liqa insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Faizah dah sihat ke? Keluar dah. Dah habis dah. Keluar dah. Makcik. Siapa tinggal lagi ni? Kak Mon jaga diri. Kak Mon. Apa ni? Apa nak cerita tu apa kata helper gitu. Habis sabak je lah. Semalam dia tak datang makcik lah. Tak.
Daripada datang hari ni, seorang pergi manfaat. Dia kata nak pergi tak. Lepas tu dia bagi ni, kata baby sihat lah demam. Baby demam pula. Aduh. Tak tahulah dia pun ni satu hal lagi. Lepas tu satu lagi. Apa ni? Saya nak bincang Ustazah ni pasal buku bulan Ramadan tu kan. Sebab buku tu dia kena dia tak ada detail. Dia kena scan baru keluar detail dekat telefon. Jadi benda macam tu mana boleh belajar sendiri. Kan? Abang Ustazah lah. Itulah saya cuba. Itulah try dengan Ustazah lah. Apa tu Ustazah cakap agak. Tapi dia lupa apa tu agaknya. Saya tanya balik lah. Sebab apa kalau nak suruh orang beli, dia pun bulan puasa hari apa je kita boleh buat. Hari Jumaat je tak? Tak tahulah. Saya suka kalau ada hari-hari pun tak apa. Tadabbur sikit-sikit pun tak apa kan. Itulah. Daripada memanglah mengaji Quran. Tapi sebab dah mengaji lama no, tapi tak ada tadabbur sikit pun. Oh, kalau kita dengan Ustazah ada juga. Itu lah. Jadi kan bila habis semua kita masuk. Bila siapa yang dah habis masuk. Saya buka link untuk ni. Kan? Jadi katalah Ustazah habis pukul apa selalu kan. Jadi terus masuk. Terus buat. Selalu dulu. Tapi dulu pun buat ni juga kan. Buat. Kita selalu sampai berapa? 11 11. Online juga ke dulu makcik? Dulu online. Kalau dulu. Video call. Video call. Okey, lepas tu kata kalau habis tu semua orang masuk. Kata Ustazah dah habis masuk, kita bagi tadabbur sikit kan. Tak kira lah kalau ikut Ustazah pun katakan makcik punya apa tengah baca hari tu kan. Ustazah nak bagi tadabbur yang hari tu, kita tak apalah kita manfaat juga. Tak semestinya orang tu punya kan. Lah kena bincang dengan bos dengan Ustazah lah. Itulah. Ingat bila nak pergi bincang tak tahu nak pergi ambil gambar pula dah. Tapi saya yakinlah yang apa tu, yang lawas tu memang alhamdulillah. Saya dulu kan susah berak. Alhamdulillah. Itu yang paling mudah ingat. Bangun je terus buat. Okey, dah. Ni Kak Asnah tak keluar ni? Kak Asnah tak keluar lagi. Dia tunggu saya keluar lah tu. Tak, dia dah bangun kot. Puasa tak? Kau cakap tak puasa. Awak tak puasa? Mestilah tak bangun. Bangun pukul 5:30 sambung balik. Saya kalau terjaga saya minum air je makcik. Ni nak kena pergi dapur. Nak kena makan juga no? Makan juga. Kalau habis pun biji korma ke roti ke. Okeylah. Kalau tidak pagi-pagi dah sebu kalau tak ambil kan. Tak tahan pula no. Tak berani lah, takut lagi shaking ke apa kan. Kalau lapar kan. Tak usah lah, kita nak minggu depan kita tak payah puasa dah kot no. Minggu depan. Buat nak makan besar. Dia katakan lebih 2 minggu terakhir tu kan hadis kata seeloknya. Bersiap sedia. Tapi kalau 2 minggu depan kami 17 hari bulan boleh lagi kot. Tapi kalau orang biasa buat boleh je. Orang biasa buat boleh je. Kalau kita dah amalkan kan. Boleh je. Sajalah tu sajalah. Tanya nak buat penuri apa ni tak dengar pun. Dia nak ni akikah. Akikah anak dia, cucu dia tu. Hari Ahad 20 hari bulan. Dia buat mi Bandung dengan dengan kambing tu masak biryani. Kambing biryani. Tu dia suruh datang. Lepas tu dia kata datang kalau rumah dia masalah parking. Dulu kan boleh parking dekat rumah jalan tu depan tu kan. Tak boleh dah sebab dah ada rumah apa tu homestay tu kan. Jadi dia kata kalau nak parking kat depan sekolah je lah. Lepas tu menampak lah. Kalau kita nak pergi boleh lah suruh orang hantar kita. Saya dah biar makan lepas tu suruh orang ambil. Budak-budak lelaki mesti tak mau pergi kenduri ni lah kan. Tengoklah kalau kita pergi untuk makan kenduri perempuan dah lah. Tengoklah macam mana. Kalau tak ada apa. Kau tak ada apa-apa boleh lah. Panggilan mi Bandung tu rasa macam kuat sikit. Kak Hasnah Hassan dia keluar cepat benar. Tak ada nak abang kat dia tunggu kita nak bersembang kot dia. Dia bawa balik kan? Tak tahu dia sampai balik bila tak tanya. Tak tahu. Tak tahu bila-bila.
Tak apalah. Okeylah, jom solat. Jom. Selamat Apalah. berbuka. Sama. Awak tak puasa, Ana lupa. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi